apa? Pentaksiran berterusan 4. Sebenarnya saya buat kelas ni adalah untuk bincangkan PB yang terakhir iaitu PB 4. PB 4 ni dia merangkumi tajuk trigonometri. Okey, pernah dengar tak tajuk trigonometri ni? Pernah, segi 3. Nah, sin cos tangent. Sin cos tangent. Okey, sebenarnya awak dah belajar dah mengenai trigonometri ni semasa di tingkatan berapa? 3. 3. 2. Yeah. 2 dan 3. Tingkatan 2 3 pun lah, ada. mana 2. Tingkatan 3 pun ada. Saya rasa tingkatan 2 macam ada tapi macam basic punya lah. Saya tak silap saya lah kan sebab saya dah lama dah tak mengajar menengah bawah tu. Okay, so awak dah ada dah sedikit pengetahuan tentang sin, cos dengan tan. Sebenarnya apa yang kita belajar ni pun apa yang awak telah belajar sebelum-sebelum ni. Tinggal lagi sama ada awak ingat ataupun tak faham. Yang tu awak kena belajarlah untuk kali ni. Macam peluang kedua lah untuk awak belajar kan. So kena belajar betul-betul. So PB ni adalah PB yang terakhir. Dia merangkumi 30 markah. Okay, banyak ni 30 markah. Dia ada 7 soalan. 30 markah. And then masa yang diperuntukkan adalah lebih kurang dalam sejam lah awak boleh siap. Tapi bergantung kat awak lah nak buat halfway pun boleh kan. Asalkan nanti awak hantar. So macam mana cikgu akan bagi soalan ni dan awak jawab adalah melalui Google Form. Macam biasa awak buat PB Pop Quiz 1 dengan 2 sebelum ni. Okay, nanti saya akan bagi link Google Form, awak jawab. Okay, ni adalah tugasan bertulis. Kita namakan PB yang terakhir ni tugasan bertulis. Kalau kita buat dekat dalam sekolah, kan kat college, kita akan buat bersama-sama dalam kelas. Tugasan bertulis ni kita boleh bincang dengan cikgu, bincang dengan kawan, boleh tengok buku, tak ada masalah. And then pop quiz tu sebenarnya adalah saya bagi, sebelum ni kan pop quiz saya bagi di akhir pengajaran saya. And then saya bagi tinggal lagi dah kita pun masing-masing berada di rumah kan. Banyak kengkangan, so kenalah buat cara yang lain. Okay, so dia merangkumi berapa persen? Awak tahu kan PB adalah 30%. PA 70%. Untuk tugasan bertulis ni dia ambil 10%. Banyak tu. Sama macam folio. Folio 10%, yang tugasan bertulis 10%. So kena buat betul-betul ya. Apa yang saya bincangkan memang betul-betul soalan yang sama macam soalan yang awak akan dapat melalui Google Form. So pastikan awak ada buku latihan untuk tulis. Okay, untuk menyalin, untuk salin nota dan juga salin jalan kerja saya. Okay, paling-paling kalau awak malas pun awak screenshot. Tinggal lagi saya tak berkenan sikit screenshot ni adalah dia dah bercampur nanti dengan awak punya gambar-gambar semua tu kan. Lepas tu nanti tak tahu nak cari yang mana satu. Okay. So pastikan ada calculator juga ya. Okay, sebelum kita jawab soalan ni, sebelum kita tengok soalan, saya nak share sikit nota. Okay, nota mengenai trigonometri yang paling basic iaitu bulatan unit. Okay, sebenarnya cikgu dah explain dah di dalam video yang cikgu bagi. Okay, siapa dah tengok video cikgu? Jujur. Sampai lesson 5 je cikgu. Sampai lesson 5. Okay, at least tengok. Abdullah? Tengok. Tengok. Tapi Ashraf? saya ada masalah ingat lupa tu. Okay, Ashraf? Ashraf Faiz ni? Bismillahirrahmanirrahim. Ada sikit je tengok. Habis sikit je tengok. Okay, Hafiz Amirul. Nampak gambar mata je saya. Hafiz. Tengok. Tengok sampai lesson berapa tu? Sampai 5. Sampai 5. Ya ke? Ya. Siapa? Nazwan. Nazwan Shah. Tengok tak video cikgu? Nazwan tidur ni? Ke tak dengar? Tidur. Muhammad Akmal. Dah tengok tak video cikgu? Ni pun sama ni, tidur ke apa ni? Tengok anime tu. Aduh. Okay, tak apa. Saya bagi ringkasan saja mengenai bulatan unit. Okay, so video yang pertama saya bagi tahu mengenai bulatan unit. Bulatan unit ada berapa sukuan? 4.
Ada 4, bagus. So sukuan 1, sukuan 2, sukuan 3 dan sukuan 4. Okey, bulatan unit ni dia berbentuk bulatan dan dia berada di paksi X dan Y. Okey, paksi X dan paksi Y. Kenapa kita panggil dia bulatan unit? Unit. Kenapa bukan bulatan je? Apa yang dimaksudkan dengan unit kat situ? Anyone? Lupa lah tu dalam video cikgu dah ada Lupa jawab. Ego. Yang saya ingat Ada I sign unit. teacher kind je. Tu saya ingat. Apa ID? Dia macam ada unit jalan kerja tu. Unit jalan kerja? Bukan. Okey, unit tu bermaksud nilainya adalah 1. Dalam matematik unit tu bermaksud 1. Okey, so bulatan ni dia mempunyai jejarinya adalah 1. 1 unit. Iaitu kalau kita tengok tengah-tengah dia start pada kosong kan. So jejarinya adalah sampai ke hujung sebelah kanan ni adalah 1. Okay, and then kalau jejarinya naik ke atas tu adalah 1. Ni kita panggil bulatan unit. Kalau dia punya jejarinya 2, tak namalah bulatan unit sebab dia bukan 1. Okay, and then yang belakang ni bukan 1 lah sebabkan dia ke belakang dia jadi negatif 1. Cikgu. Yap, Maksudnya bulatan unit tu kita tak boleh lebih 1 dan yes. tak boleh kurang daripada negatif 1. Ya, betul. Okey. Okay. Dia punya ni, jejari ni adalah jejari kita panggil adalah mesti 1. Okay. Kalau dia 2, dia bukan namanya bulatan unit. Okay, so next adalah awak kena faham mengenai sukuan. Ada 4 sukuan. Dan setiap sukuan ni dia ada sudut-sudutnya yang perlu awak ingat. So, dia ni ibarat macam jam. Okay, jarum jam. Okay, awak nampak tak jarum jam? Okay, dia start daripada paksi X yang berada di sebelah kanan. And then, ni adalah kosong darjah. Yang warna hijau, nampak tak? Cikgu punya tu colour hijau. Tu kosong darjah. Okay, dia mesti start kosong darjah daripada sebelah kanan paksi X. Okay, and then dia bila naik atas ni, dia mungkin 10 darjah. Mungkin 20 darjah, and then mungkin 45 darjah. And then seterusnya terus. Okay, mungkin 80 darjah kat sini. And then sampai dekat sini, sampai dekat sini rasa-rasa berapa darjah? Menegak 180. 180. 90. 90. Okay. 90. 90 Oh, menegak. Menegak. Sorry. Dia menegak 90. Pandai. Dia menegak 90 darjah. So bermaksud pada sukuan 1 dia adalah di antara 0 hingga 90 darjah. Macam tu. And then kita pergi sukuan 2. Dia start dari 90 darjah, 91, 92 and then dia seterusnya sampai dia terbaring sebelah situ. Berapa darjah tu rasa-rasa? 180. 180. Ni baru 180. Okay, daripada Sampai dekat tu balik. daripada 90 hingga 180 darjah adalah sukuan 2. And then kita teruskan perjalanan kita. Okay, and then 180 darjah sampai seterusnya. Okay, mungkin kat sini 200 darjah, 245 darjah. And then sampai dekat sini, berapa darjah kat situ? 270. 270. Yes, pandai. Pandai Idris. 270. 70 Mana darjah. dia? 70. Okay, bagus. Yang ni basic ni kena tahu. And then seterusnya, terus sampai ke tempat asal, berapa darjah kat situ? 180. 360. 360 darjah. Okay, 300 sebab bagus. dia pusing. 360 darjah. Dia satu Darjah. pusingan dia adalah 360 darjah. Darjah. Okay. So awak kena ingat tu lah. Ingat. Kosong darjah hingga 90 darjah 10 darjah. sukuan 1, 90 darjah hingga 180 darjah sukuan 2, 180 hingga 270 sukuan 3 dan 270 hingga 360 adalah sukuan 4. Okay, saya uji awak. Dekat mana 100 darjah? Sukuan mana? Sekuan Sukuan Yes. 2. Oh yes, good. Sukuan 2. Okay, saya nak tanya Hairul Ikhwan menjawab Hairul Ikhwan 185 darjah berada di mana? 180. Hairul Ikhwan ni dia respon tak ni?
Siapa si aku ikut? Siapa ni? Siapa tu? Bunyi Siapa sih? siapa? Budak mana? Tak pernah kenal pun. Hairul Tak pernah Ikhwan. kenal pun. Saya ni je ambil Apa nama soalan account. dek kau? Ha? Apa soalan dek kau? 185 darjah berada di sekuan mana? 180. 85. 85. Mana? Mana? Alamak. Pak Tam. Tak tahu dek kau. Siapa nak jawab? Saya. Sukuan tiga. Sukuan tiga. Okey, dah. Sekuan 3. Okey, baguslah kelas awak ni. Tepuk. Hmm. Sukuan 3 sebab dia berada di antara 180 hingga 270 darjah kan 185 tu kan. So sukuan 3. Okey, 300 darjah berada di mana? Sukuan 4. Sukuan 4. Rough Gaming ni siapa? Siapa nama awak? Anik ko. Ani. Anik ko. Okey, 85 darjah. Dekat suan satu. Sukuan satu. Okey, macam tu lah. Dalam latihan yang dalam buku pun ada tanya kan. Dia bagi satu sudut and then dia suruh tanya sukuan mana. Okey, siapa yang hantar tu very good, bagus. Saya semak pun. Tak Okay, jumpa hantar tu. tapi tak ramai pun yang hantar. Sabar je lah kamu ni. PB Easy. wajib hantar yang latihan tu Saya ambil PB hantar. PB wajib. Okey. Kita tengok soalan. Ada 7 soalan ni so take time sikit lah Make sure ada air sebelah, kalau haus boleh kalau tu nak makan pun boleh. Okay, tapi jangan makan nasi lemak, kunyah je. Okay, soalan nombor 1 adalah mengenai bulatan unit. Okay, and then dia suruh tentukan nilai koordinat X, koordinat Y dan C adalah koordinat Y. Slash tu maksudnya bahagilah per. Bahagi dengan koordinat X. Okay, so dari satu bulatan unit tu dia akan bagi satu koordinat. And then set awak tahulah kalau koordinat dia mesti adalah koordinat X dulu, lepas tu koordinat Y. Okay, X, Y, dia tak boleh terbalik. Okay, semua orang tahu X, Y. Okay, so dia tentukan koordinat X. Koordinat X adalah negatif 0.5. Direct je. Okay, koordinat Y berapa? Koordinat Y. Koordinat Y 0.866. 866. Kita tengok daripada koordinat yang dibagi tu je. Direct koordinat X negatif 0.5, koordinat Y 0.866. And then C, koordinat Y bahagi ataupun per dengan koordinat X. So kita buatlah. Jalan kerja sikit. 0.866 perkan dengan negatif 0.5. Guna kalkulator. Dapat berapa jawapan? Dapat jawapan jap kalkulator mana? Negatif 1.732. Okay, negatif 1.732. Okay, simple. Okay, so soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 2. Dia suruh tentukan, dia bagi bulatan unit, suruh tentukan nilai bagi sin, cos dengan tan. Okay, specialnya bulatan unit adalah daripada bulatan unit punya koordinat kita boleh tentukan nilai sin, cos dengan tan. Dia special bulatan unit ni. Okay, kalau bulatan selain daripada bulatan unit dia tak boleh. Okay, so kita tengok beza koordinat dia iaitu 0.5, 0.866. So saya ada bagi tips dekat dalam video saya. Bila dapat je macam ni soalan, dia tanya sin, cos dengan tan daripada bulatan unit, terus tulis KS. K tu apa? K tu adalah cos. Cos. S tu apa? S tu sin. Sin. So direct je. So soalan A, sin theta berapa? Tinggal. 0.866. 66. Macam tu. Okay. And then cos. Cos theta 0.5. Awak ingat macam tu je. Okay, kalau tan macam mana? Tambah ke? Bagi. Macam tadi tak? Yes, Y bagi bahagi. Okay, bahagi iaitu Y bahagi dengan X ataupun awak boleh buat S bahagi dengan K. Tan ni dia
dia ada jalan kerja sikit lah. Dia tak direct macam sin dengan cos. Dia kena sin bahagi dengan cos ataupun y bahagi dengan x lah. Okay, yang penting yang belakang bahagi depan. Okay, jangan terbalik. Kalau cikgu, 0.866 ya? kalau macam cos bagi dengan sin boleh? Tak boleh. Sebab formula untuk tan adalah sin bahagi dengan cos. Cos. Oh, okey. Bila kata Terima kasih, formula cikgu. ni dia tak boleh berubah lah. Terima kasih cikgu. Alright. Okay, berapa jawapan? 1.732 mana datang? Itulah jawapan dia. 0.5. Okay. Saya dah ulang benda ni. Dah 3 kelas lah. Okay. Benda yang sama saya ulang. Okay, so 1.732. Okay. Faham cikgu. Faham? Faham. Okay. Soalan-soalan yang macam ni, soalan nombor 1, soalan nombor 2 selalu ditanya dalam bahagian A. Dalam PA lah. Dan exam final awak. Okay, soalan macam ni kena score sebab senang. Baik cikgu. Okay, saya pergi ke soalan nombor 3. Okay, soalan nombor 3 ni pun sangat mudah. Tapi awak perlu ada apa? Perlu ada calculator. Masalah awak ni adalah ada yang malas nak bawa calculator. Saya pun tak faham lah. Takkanlah tak ada mak ayah nak belikan kan? Kadang-kadang dah beli, hilang. Itulah masalah. Okay, bagus. Anik tunjuk calculator. Okay. Dia suruh cari nilai. Okay. Tapi dia ada syarat dia. Iaitu tulis jawapan di dalam 2 titik perpuluhan. So awak tekan calculator je. Sin 68. Sin 68. Tahu tak nak guna? Tahu cikgu. On. Sin 8. Tekan butang sin. Lepas tu tekan 68. Tekan sama dengan. Sama dengan. Okay. Berapa jawapan awak dapat? Negatif 0.897. Macam mana awak dapat negatif tu? Awak reset balik. 0.927. Aduh. 0.927. Tapi dia kata 2 titik perpuluhan. Apa yang dimaksudkan dengan 2 titik perpuluhan adalah selepas titik perpuluhan perlu ada 2 sahaja nombor. Kalau 927 ada 3. So berapa? Ada 2 sahaja nombor. 9 3. 3. Okay, apa yang awak dapat adalah 0.92718. Bundakan. And then 2 titik perpuluhan adalah 2 sahaja nombor selepas titik. So adalah 2 dekat Bundakan. sini. Tapi 2 ni kena bundarkan. Tengok sebelah kanannya. Kalau 5 dan ke atas kena tambah 1. Okay, so jadi 0.93 lah. Okay, cos 44. Dapat berapa? Cos 44. 0.72. 0.72. 0.72. Okay. Kena bundarkan. 1 tu jadi 2 sebab sebelah dia 9. Okay, siapa yang tak dapat jawapan yang sama kan? Awak kena reset balik awak punya calculator. Sebab mungkin nak reset tu? Macam nak reset, awak tekan mode. Awak tekan shift. Lepas tu awak tekan mode. Shift, mode. Lepas tu awak nampak tak all. Dah. Tekan 3. Dah tu. Lepas tu tekan sama dengan. Reset all. Reset all. Okay? Dah tu. Dia cuba tekan balik. Dapat tak? Tan 269 berapa? Cikgu, 52. kalau dari mod tu saya cari degree, lepas tu tekan cos tu. Boleh. Dan 52. 57 Dan 52. 57. 57. Sorry. $3 ni aku tiba. Poin berapa? Point 2. Point 3. Point 3. Kena ada 2 titik perpuluhan. 29. 29. Kena ada 2 titik perpuluhan. Mesti ada 2 nombor selepas titik perpuluhan tu. Okay? $3 ni buku yang Faham? Ada apa-apa nak tanya yang lain? Fahan Najmi, People make okay? mistake. Okey, cikgu. Saya faham. Okay. Saya sangat gembira. Okay, next. Kita pergi soalan nombor 4. Soalan nombor 4 ni adalah dia bagi
nilai trigonometri bagi sudut-sudut khusus. Apa yang dimaksudkan dengan sudut-sudut khusus? Sudut yang kebiasaan kita guna, iaitu sudut 0 darjah, 90 darjah, 180 darjah, 270 dan 360 darjah. Ini adalah sudut yang biasa kita guna. Okey, dan bila kita tekan sin, cos dengan tan pun kita dapat jawapan dia yang cantik je. Okey, contoh kalau 43 darjah, yang tu bukan sudut khusus lah sebab kita jarang guna. Okey. So daripada sini dia bagi jadual ni, macam mana awak nak baca adalah contoh sin kosong. Jawapannya adalah kosong. Macam tu. Sin 270. Sin 270 adalah negatif 1. Sebenarnya tanpa jadual ni pun awak boleh jawab. Tapi awak kena guna kalkulator lah. Sin 270, bila awak tekan kalkulator awak dapat negatif 1. Okay. Contoh lain, tan 90 darjah. Jawapannya Meter. adalah berapa? Infinity Infinity. Narrow. Okay. Tan 360 berapa? Kosong. Okay, so kat situ awak kena pandai dah baca jadual. Okay. And then kita jawab lah. Berdasarkan jadual di atas, cari nilai cos 90. So awak tengok lah cos 90 berapa? Kosong ni lah. Kosong. Tambah sin 270 berapa? Negatif 1. Negatif 1. Macam tu je. Okay. So kosong tambah negatif 1 berapa? Kosong. 1 tu. Kosong tambah negatif 1 berapa? Negatif 1. Good Syafiq. Negatif Negatif 1. 1. Baiklah Syafiq. Idola tu. Okay. So next. Kita pergi B. 3 cos 360. Apa maksudnya? 3 darab dengan cos 360. So 3 dengan cos 360 berapa? Tengok pada jadual. Cos 360 berapa? 1. Kosong. Kosong. 1. Satu. Tu tan. Okay, tolak dengan, kalau itu tolak lah. Jangan awak pergi ubah pula ditambah. 4 darab dengan tan 180. Tan 180. Kosong. Okay. So 3 kali 1, 3. Tolak 4 kali kosong. 4 Kosong. Kosong. Siapa jawab 4 tu siap. Okay, 3 tolak kosong. 3. 3. Senang tak? Senang. Senang. Dolar lah Alex ni. Saya sangatlah excited. Okay. Macam ni lah soalan yang antara soalan yang mudah lah. Sampai soalan 4 ni soalan mudah. Soalan yang seterusnya dia agak susah sikit lah. Okay. Agak Complicated. Complicated. Okay. Ada nak tanya apa-apa tak soalan 4? Nak kena ingat Wajib. mantra-mantra tu. Macam tahukah so? Tu nantilah. Dia wajib letak kurungan ni cikgu. Macam 3 darab 1 kalau awak tak letak kurungan jadi 31. So kenalah letak kan. Oh, nak nampak perbezaan. Ya. Okay. Baik. Okay. Next kita tengok soalan nombor 5. Soalan nombor 5 ni start dia complicated sikit lah. Okay, soalan nombor 5 dia punya keyword adalah nyatakan hubungan antara nilai berikut dengan nilai masing-masing bagi sudut yang sepadan dalam sukuan 1. Ini adalah keyword soalan yang dia mungkin akan tanya dalam soalan exam. So bila kata sepadankan dalam sukuan 1, apa nak kena buat ni? So awak kena ingat nota ni. Okay, ni nota ni tak payahlah awak pening-pening nanti nak tulis dalam Google Form nanti, ni nota saja. Okay, awak boleh tulis dalam buku latihan saja. Okay, sebenarnya nak dapatkan benda ni adalah saya dah terangkan dalam video lesson yang ke berapa? Video lesson keempat. Pasal sukuan 1 ni. Nak sepadankan pada sukuan 1. Okay, pada video lesson keempat. Siapa yang nak tahu lebih lanjut kan, sebab ni cikgu macam ringkaskan saja, awak boleh tengok tu.
Okay, so nota yang perlu awak ingat adalah yang pertama sekali awak kena tahu ada 4 sukuan. And then yang kedua adalah awak kena tahu setiap sukuan tu apa yang positif, apa yang negatif. Okay, so awak tengok kat tulisan yang berwarna merah tu. Okay, so awak kena ingat A, S, T, K. Okay, kalau macam saya, cara nak ingat awak ingat perkataan Astaka. Kat college kita kan ada tempat kan nama Astaka, awak tahu tak? Adik ko. Ada dekat Kat depan mana padang. tu? Dekat depan surau. Depan pejabat. Depan Padang. padang. Ah, Depan depan padang pejabat. Dekat Depan padang tu kan. Ah. Astaka. So awak ingat A, S, Astaga. T, K. Okay, so A tu apa, S tu apa, T tu apa, K tu apa? A to Okay. all. Yes, pada sukuan satu, A tu adalah all. All tu adalah all tu adalah semua. 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 All positif. Apa itu Positif. semua tu? Bermaksud sin, Kos. tan ataupun cos semua positif apabila berada di sukuan satu. So sukuan satu ni baik lah. Dia semua fikir positif je. Ui, baik duk. Okay. Dolah. Okay, untuk sukuan dua, Ya, positif. untuk sukuan dua, S sahaja yang positif. Iaitu S tu apa? Sin. Sin lah. Kan kita belajar Sin, Johnny sin sahaja yang positif. Bermaksud cos dengan tan berada di sukuan dua ia akan jadi negatif. Macam tu. Awak kena ingat. Tapi kita ingat yang positif je. Okay, straight awak akan ingat yang negatif lah. Okay, and then sukuan tiga pula. T sahaja yang positif. T tu apa? Tan. Tan sahaja yang positif. Selain daripada tan iaitu sin dengan cos dia adalah negatif. Okay, pada sukuan 4 K sahaja yang positif iaitu Kos. cos. Iaitu cos sahaja yang positif pada sukuan 4 bermaksud sin dengan tan adalah negatif apabila dimasuk sukuan 4. Okay, so yang tu awak dah tahu lah positif negatif dia. Yang ketiga adalah awak kena tahu dia punya sudut macam mana. Yang warna purple tengok. Okay, pada sukuan 1 theta tetap theta, dia tak berubah. Okay, apa yang tu dia tak akan berubah, tak boleh tambah, tak boleh tolak. Tetapi pada sukuan 2, theta tu awak perlu buat apa? 180 tolak theta. Sukuan 3 pula, theta tolak 180. Dan sukuan 4, 360 perlu tolak dengan theta. Yang ni awak kena ingat lah. Selain daripada awak ingat konsep, bila awak tengok video tu awak tahu lah kenapa dia kena tolak. Tapi awak kena ingat bila dapat soalan macam ni, conteng kat tepi. Okay? So, macam mana nak gunakan nota ni untuk soalan? So, soalan A. Sin 130 disuruh sepadankan pada sukuan 1 kan? Okay, sin 130. Firstly, awak tengok dia punya sudut. 130 tu berada di sukuan mana? Sukuan 2. Yes, sukuan 2 bagus. And then awak tengok sin. Sukuan 2, sin positif ke negatif? Positif. Tengok ni. Positif. Okay. Positif. Okay, sukuan 2 sin adalah positif. So awak tulis positif. Sin. Oh, itu je jawapan dia. And then dalam kurungan belum lagi. And then tengok dia punya sudut 130. 130 ni awak kena buat sama dalam sukuan 2 lah. Tengok 180 tolak theta. Okay, so bermaksud 180 tolak 130. Theta tu adalah apa sudut yang soalan bagi. Okay. And then dapat jawapan. Positif tu nak tulis boleh, tak tulis pun tak apa. Tak kisah. So 180 tolak 130 adalah 50. 50. So ni dah jawapannya. Kita dah sepadankan kepada sukuan 1. Okay, macam mana awak nak tahu jawapan awak betul ke tak? Awak tengok ni, 50 ni. Make sure dia berada di sukuan 1. Kalau lebih daripada 90 darjah maksudnya salah lah. Sebab kita nak jadikan dia kepada sukuan 1. Sukuan 1. Okay. Lebih dari sukuan 2 je ko. Kalau lebih maksudnya salah lah jawapan akhir awak. Yelah tu. Dia marah je ko. Tak lah, tak marah. Okay, next. Cos 215.
Okay, first step cikgu kata tengok apa dia? Sukuan 4. Sukuan. Tengok ni sudut-sudut. Sukuan berapa? Sukuan 4. 4 ke? Sukuan betul. 360. 3. 3 lah. Sukuan 3. 3. Okay. Dia antara 270. Berapa? 180 hingga 270. Okay, tengok kos. Okay, awak tengok dekat bahagian sukuan 3 ni lah. Kos positif ke negatif? Negatif. Negatif. Sebab tan saja positif kan. So selain benda tu ini jadi negatif. Negatif kos. And then 215 tu kita kena buat apa tu? Tolak dengan tan kan. Tolak dengan ni tengok. Bila dia punya sudut. Tolak dengan theta tolak 180. So 215 ni perlu tolak 180. Macam tu. Okay, so dapat jawapan. Negatif cos Negatif cos 35. 35. Okay. Nak tahu check betul ke tak 35 darjah ni berada tak pada sukuan 1? Okay, itulah jawapannya. Okay, so next. Tan 330. Sukuan 3 tu. Sukuan berapa? 330. 3 tu. 3. Sukuan 4. 4. 4. Di antara. Negatif. So, kita tengok ni. Sorry. Tan. So, tan untuk sukuan 4. Positif ke negatif? Tengok sukuan 4 ni. Negatif sebab dia cos. Sebab Yes. cos. Negatif. Tan. 330 tu kena buat apa? Tengok nota kat atas tu. Tolak dengan theta. Apa tolak dengan theta tu? Tolak 360 tolak dengan 330. 360 tolak 330. Yes, pandai. 360 tolak 330. 30 Pandai tolak. Okay. So, dapatlah negatif tan berapa? 3. 30. Okay, selesai. The most important thing awak kena ingat this nota lah. Kalau dapat ingat nota ni, senang awak nak jawab. Dia positif ke negatif, and then dia punya sudut tu kena apa tolak apa. Okay, ada yang nak tanya? Alhamdulillah faham. Okay, faham Ego, faham. Very good. Okay, Faham, kita Ego. tengok soalan nombor 6. Okay, untuk soalan nombor 6 ni, keyword dia adalah cari nilai theta. Iaitu kena cari sudut lah. Okay. So, yang ni saya dah terangkan dengan lebih terperinci lagi pada video lesson 5. Okay. Siapa nak tengok lebih terperinci lagi, tengok kat sini. Okay, so soalan ni cari nilai theta. Okay, so notanya adalah sama je macam dekat atas. Awak kena tahu yang mana positif, mana satu negatif, ASTK tu. And then awak kena tengok dia punya theta tu kena tolak apa ataupun tambah. Yang berbeza dengan atas adalah bahagian sudut ni. Yang ni, yang purple ni. So kalau yang sukuan 1, theta tetap theta je tak berubah sebab sukuan 1. Sukuan 2, 180 tolak theta. Okey, sama je macam yang dengan atas. Dia yang berbeza adalah pada sukuan 3. Sukuan 3 adalah 180 tambah theta. Tetapi yang tadi tu adalah theta tolak 180 kan. Tapi untuk cari nilai theta ni dia berbeza sikit lah dekat sukuan 3 ni. Okey, yang sukuan 4 dia sama. Okey, dia ada satu je berbeza. Okey, so kita jawab soalan ni. Okey, soalan ni berbentuk macam ni lah. Diberi sin theta adalah 0.7474.
And then theta mesti berada di antara 0 hingga 360 darjah. Then dia suruh cari nilai theta. So tulis soalan dulu. Okay. Tulis soalan. Sin theta sama dengan 0.7474. So kalau nak cari theta kita kena alihkan apa? Bawa sebelah sin tu. Kena sin bawa pergi sebelah. Okey, kalau sin bawa pergi sebelah jadi apa? Negatif. Ada negatif 1 atas dia. Tu namanya kita panggil dia sebagai sin songsang. Okey, contohlah kalau tambah pergi sebelah jadi tolak. Kalau tolak jadi tambah. Kalau bahagi jadi darab. Okey, dia jadi berlawanan lah. Sin lawannya adalah sin songsang. Okey, sin pindah sebelah. Dia akan jadi sin songsang. Sin negatif 1. Okey, sin kuasa negatif 1. 0.7474. So, theta adalah berapa? Yang ni biasa guna je kalkulator. Okey, cuba tekan shift sin. Okey, tekan shift dulu, lepas tu tekan sin. And then 0.7474 sama dengan, dapat berapa? 48.36. Okay, bunda kan? Oh, 48.40. 48. 48.21 40. 40. Ambil 2 titik perpuluhan cukup. 37. 37. Okay, sebab 6. Oh, maksudnya bunda yang dekat 6 tu. Bunda yang dekat 6 okay, tu. Okay? 48.37. Okay, siapa yang tak dapat tekan kalkulator dengan betul bagi tahu cikgu. Okay, selepas tu dah selesai ke? Okay, sebenarnya sampai sini dapat markah dah. Tapi belum selesai lagi. Okay, so awak kena lukis. Lukis ni tak wajib tau. Dia tak wajib. Tinggal lagi dia membantu awak lah. So awak kena tahu ni adalah lukisan kat sini. Ditunjukkan sukuan 1, 2, 3 dan 4. Okay, so kita nak tahu 48.37 ni berada di sukuan mana. Okay, so kita tengok soalan yang asal. Sin 0.7474 tu adalah nilai positif. Sin positif berada di sukuan mana? Tengok nota. Sukuan 2. Yes, Sukuan 2. Lagi satu? 1. Sukuan 1. Sebab sukuan 1. Oh, sebab all. Sebab all kan. So ada 2 jawapan lah sepatutnya. Dia mesti jawapan theta yang berada di sukuan 1 dan berada di sukuan 2. Okay. So dia mesti berada di sini. So senang je. Sukuan 1 dengan 2. So theta. Kalau sukuan 1, awak tengok ni yang warna purple ni. Dia theta tetap theta. Dia tak berubah kan. Sukuan 1. So jawapan dia memang adalah 48.37. Dia tak berubah. Okay. So sekarang ni kita kira pada sukuan 2. Sukuan 2 kena buat apa? 180 tolak theta. So 180 tolak 48.37. So dapat jawapan lagi satu. So berapa? Betul? 131.63 betul? Okay. Benar. Okey, terima kasih. Okay, kenapa kena tolak kan? Mesti ada tanya kan, kenapa kena tolak cikgu? Sebenarnya dalam video saya dah bagi tahu lah, tapi saya explain. Okay, so kita tahu dekat sini adalah 48.37. Ini pun 48.37. Okay, so kita nak cari theta yang sebenar adalah start pada 0 darjah. 0 darjah adalah pada paksi X yang sebelah kanan tu. 0 darjah naik pada palang pertama adalah 48.37. Tanpa kita kira pun kita tahu kan. And then selesai yang first tu. Yang second tu berada di sukuan kedua kan. So daripada 0 darjah sampailah ke sini. Sampai ke palang yang kedua. So kita kena kira theta yang saya colourkan warna merah ni.
Theta tu yang kita kena kira. So, kita nak dapatkan theta yang warna merah tu adalah 180 tolakkan dengan 48.37. So, kita akan dapat yang warna merah tu adalah 131.63. Okay? Okay tak ni? Diam je. Okey. Faham. Okey. Betul lah kita cakap dia complicated sikit kan. Ya, So, ambil masa lah nak faham. Betul, memang ambil nak masa nak faham. Okay, tapi selalunya saya kalau dalam exam PA tu, siapa yang boleh sampai tahap yang melukis yang macam ni, bagus. Okay, tapi cukuplah kalau awak dapat buat sampai step sini. Yang songsang tu pun dapat makan lah, jangan kosong je. Okay, jangan kosongkan, cikgu tak bagi makan apa dah. Okay, next. Kita buat soalan B. Cos theta sama dengan negatif 0.6045. Okay, so dia suruh cari theta kan. Cos pindah sebelah jadi cos songsang. Songsang. Okay, and then waktu nak songsang ni, bila ada negatif number ni kan, nombor negatif ni, awak abaikan dahulu negatif tu sewaktu songsang. Okay, yang ni saya ada explain juga kat video. Kalau ada negatif kita abaikan dahulu untuk kita kira songsang. So, cos songsang 0.6045 berapa? 52.80. 52.80. Okay, 80 ke 81? 81. 81 bunda kan? Bunda. Sebelah dia kan 7, kita tambah 1. Okay, so sampai sini awak boleh buat. It's very good dah. Okay, tetapi kita cuba teruskan. Kita tengok soalan asal dia adalah cos and then negatif 0.6045 tu adalah negative number. Cos negatif. Okay, berada di mana cos negatif? Sukuan 1, 2, 3 atau 4? Cos negatif dekat ni sukuan 4. Sukuan 4 cos positif tu. Positif sukuan Sukuan 3. 3. Sukuan Sukuan 3. 2. Bagus. Sukuan 3 3 dan 2. 2. Okey, ni adalah Selain tempat daripada dia di mana cos negatif. Okey, bagus. And then kita tahu kat sini adalah theta yang kita dapat, iaitu 52.81, 52.81. Okey, macam biasalah lukis ni tak wajib, okey? Okey, so kena cari theta. Theta pada sukuan 2 dulu. Sukuan 2 kita tengok 180 tolak theta. Okey, so kita buat 180 tolak 52.81. Dapat jawapan. 127.19. 127.19. Kalau 2 kosong boleh ke? Ke tak bunda kan? Sekejap. Tak payah kan? Enggak perlu rasanya. 2.81. Tak payah. Okey, terus ambil je. 127.19. Okey. Okey, so next tu sukuan 2. Next sukuan 3. Kalau sukuan 3 kita tengok buat apa ni? 180 tambah theta. Okey. Oops. 232.81. So 180 tambah 52.81. Berapa? 232.81. 32.81. Okay. Macam tu. Okay, mesti ada yang tanya kan kenapa kena tolak, kenapa kena tambah. Okay, kalau kenapa kena tolak, berada di sukuan 2 ni, kita nak cari pada 0 darjah sampai ke sini. Yang warna merah tu. Okay. So ni adalah kita nak cari theta yang sebenar. So 180 tolak dengan 5281. Lepas tu yang lagi satu pula daripada 0 darjah sampai sukuan yang ketiga. So yang atas ni kita tahu 180 and then sampai bawah tu kita tambahkan 52.81. Okay.
Kalau awak nak lebih terperinci lagi, cuba tengok nota, bukan nota, video cikgu. Tapi ringkasannya macam ni lah. Kalau awak ingat ni senang nak jawab lah. Cikgu, Yep. kan macam cikgu cakap kan, Hmm? jangan tinggal kosong, paling tidak buat yang songsang ni kan, yang Ya, kos betul. songsang tu. Hmm. Contoh lah, kalau macam kita tak ingat yang kemudian tu, kita cuma ingat kos songsang tu, markah kat situ cuma satu je. Ya, satu saja kat situ. Maksudnya Tapi yang at least dapat dua, satu lah. yang selebihnya tu yang bila kita tambah dengan tolak lah. Ya, betul. Oh, okey. Baik cikgu, terima kasih. Okay, C, awak buat sendiri, cuba buat. Okay. Kalau nak suruh cikgu check dulu sebelum awak hantar, tak ada masalah. Awak PM je saya. Okay, so kita tengok soalan nombor 7. Okay, semua okay ke? Soalan last. Baik. Okey. Okay, soalan nombor 7 ni adalah soalan penyelesaian masalah. Dia last sekali, iaitu video yang paling last saya bagi, video lesson 6. Okay, ada 6 lesson saja. Okay, soalan penyelesaian masalah. Okay, kalau kita nak selesaikan masalah, kita mesti kena tahu dua benda ni. Itu yang pertama adalah tuar kasar. Yang kedua adalah awak kena tahu sin, tan, di mana sin, tan dengan cos ni positif. Dan ada yang ketiga saya terlupa nak tulis, iaitu awak kena tahu mengenai Pythagoras theorem. Okay. Bukan teorem Pythagoras. Yang ni bahasa Inggeris, kalau bahasa Memang Melayu panjang teorem ni. Pythagoras. Oh, terbalik je. Terbalik. Yang ni bahasa Inggeris, okey, sorry ya. Kalau bahasa Okey. Melayu teorem Pythagoras, sama lah tu kan. Okay, so ada 3. So 3 ilmu ni awak kena tahu untuk awak jawab penyelesaian masalah. Okay, sama macam dalam video lesson 6 tu lah saya bagi tahu kalau nak jawab penyelesaian masalah, kamu kena ada 3 senjata. Iaitu tuar kasar, kena tahu kat mana positif negatif, kena tahu Pythagoras theorem. Okay, so kita tengok soalan. Cari nilai cos Y. Okay, so awak dah tahu cos Y. Nak cari nilai cos, formulanya adalah ni, awak kena ingat tuar kasar. Apa benda tuar kasar ni pula? Cosine, cos tangent. Dan opposite itu tak ingat cikgu. Tan Ni, opposite cosine. pernah tak awak belajar ni tuar kasar masa tingkatan 3? Cikgu bagi. Pernah, cuma ingat tapi Tak lupa. pernah cikgu, dia ajar macam gaya-gaya Tapi je. cara saya sokar toa sama je cikgu kan. Boleh juga sokah tuar, tak ada masalah, okay? Toa kasar Susunan- macam susah nak ingat. Okay, sokah tuar. Boleh juga, tak ada masalah, okay? Okay, so dekat sini adalah formula untuk tan. T ni adalah tan. K ni adalah cos. Sin ni adalah, S tu adalah sin. Okay, so pada segitiga awak kena tentukan H tu adalah hypotenuse. Okay, and then O tu adalah opposite. Opposite tu apa dalam bahasa Melayu? Opposite. Berlawanan. Bertentangan. Bertentangan. Okay, adjacent Berlawanan tu apa? bertentangan sama lah. Adjacent tu berhampiran. Bukan. Bersebelahan. 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 Okay, so awak kena tahu 3 tu, hypotenuse, opposite, adjacent. Okay. Okay, so nak cari cos Y. Cos adalah A bahagi dengan H. Adjacent bahagi dengan hypotenuse. So kita tengok pada gambar yang soalan bagi. So awak nampak tak Y tu dekat mana? Y tu berada di luar segitiga tu. Okay, ni kita panggil adalah sebagai sudut mencakah. Bermaksud Y tu di sudut yang besar, dia lebih daripada 90 darjah. Awak boleh nampak yang lebih daripada 90 darjah. Okay. So pada sudut mencakah, kita tak boleh tengok dia punya segitiga sebab tak ada pun segitiga kat situ. So kita kena tengok pada sudut tirusnya. Sudut tirusnya adalah sudut yang kecil. So dekat mana sudut kecil dia? Sebelah dia je. Yang dalam segitiga tu. Okay, daripada sudut tu kita boleh tentukan mana adjacent, mana hypotenuse. So kita tentukan.
Okay, so daripada sini, segitiga ni kita tentukan dahulu hypotenuse dulu. Okay, hypotenuse yang mana satu? Garisan yang mana? QR ke, RS ke, QS? QS. QS ni adalah hypotenuse. Macam mana awak tahu? Macam mana tahu ni hypotenuse? So sebab dia sudut dia lurus kan? Bukan. Sudut dia lurus. Bukan Dia kan 90 line darjah. dia 90 darjah. Paling panjang. Oh, paling panjang. Tak tahu lah. Oh, paling panjang. Ini Syazwan. Bagus. Dia yang paling panjang. Tetapi kadang-kadang kita tahu pun mana satu paling panjang kan. Sebab QS dengan QR tu macam lebih kurang je kan. Dia yang paling panjang dan juga dia ada lagi satu. Dia mesti bertentang dengan 90 darjah. Kalau bertentang dengan 90 darjah itu adalah hypotenuse. Okay, bila awak dapat Maksudnya kalau opposite itulah hypotenuse. Kalau dia adjacent bersebelahan dia bukan hypotenuse. Bukan dia bertentang dengan 90 darjah. Awak tengok kan sudut 90 darjah kan? Ada kat sini kan? Okay. Kalau bertentang itu adalah Itulah dia hypotenuse. hypotenuse. Okay. Okay, bila awak dapat satu segitiga, awak tentukan firstly hypotenuse yang mana? Okay, semua. Okay, so dia bertentang dengan 90 darjah itu adalah hypotenuse. Awak tentukan dahulu hypotenuse. Lepas tu baru opposite. Okay, opposite pula macam mana nak tahu? Dia mesti opposite yang bertentang kan? Dia bertentang dengan sudut yang kita nak. Oops. Waktu padam pula lah. Okay, sudut yang kita nak. Sudut yang kita nak yang warna hijau saya colour kan? Dia bertentang. Yang ni adalah opposite. Iaitu 7 tu. And then yang lagi satu yang tinggal tu confirm adalah adjacent lah. Dia bersebelahan. Okay, kalau awak salah tandakan mana satu hypotenuse opposite adjacent, dia akan salah kat jawapan awak nanti. Okay, so sekarang senang lah. A bahagi H. So H kita tahu 25 cm. A dia bagi tak nilai A? Dia bagi tak nilai A? Tak bagi kan. So kita kena carilah A tu. So nak cari A tu kita guna Pythagoras theorem. Sebabkan dia segitiga bersudut tegak kan. Okay, yang ni awak kena ulang kaji sikit lah. Okay, nak cari A tu QR tu adalah punca kuasa. Tak nak buat macam ni. Saya buat macam ni. Okay, QR kuasa 2 sama dengan nak cari tu adalah 25 kuasa 2. Disebabkan A tu adalah adjacent, dia bukan hypotenuse. Kalau bukan hypotenuse kena tolak. Tolak 7 kuasa 2. Ni Pythagoras theorem Dia mesti ada kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Okay, and then selepas tu awak selesaikan lah. 25 kuasa 2 tolak 7 kuasa 2 berapa? 576. Yes, very good. 576. Ingat jangan belum selesai lagi sebab QR tu kuasa 2. Kuasa 2 pindah sebelah jadi apa? Punca kuasa 2, 576. Okay, dapat berapa? Ya. 24. 24. So dapatlah A tu adalah 24. Okay, so kita boleh selesaikan. A tu adalah 24. Dengan H adalah 25. Okay, so disebabkan Y ni dekat luar, Y yang asal berada di luar kan? Abdullah boleh, okay. Abdullah boleh tutup mic. Okay. Y yang asal adalah berada di luar, dia adalah sudut yang lebih dari 90 darjah. Kalau lebih dari 90 darjah dia adalah sukuan kedua. Kalau sukuan kedua, tengok sukuan kedua sin sahaja yang positif. So bermaksud kalau cos dia jadi negatif. So awak kena tambah negatif kat situ. So barulah jawapannya adalah tepat. Okay, nak tanya? Maksudnya yang kita cari ni
adalah opposite punya adjacent punya ni lah. Yes, Untuk- yang QR tu. Oh, Adjacent. Sebab dia tak bagi kan. Tapi kita perlukan untuk cari cost. betul. Okay. Okay, kita pergi soalan B Soalan terakhir insyaAllah. Soalan B, tentukan X darjah. Saya padam dulu ni. Okay, ni 24 tadi dah bagi. Okay, so suruh cari X darjah, sudut X. Okay, bila nak cari sudut X ni, tak nak awak kena guna tan ataupun cos ataupun sin. Yang mana nak guna, mana-mana pun boleh guna sebab apa? Semua kita dah ada. Semua sisi kita dah ada. Sisi ni 25, 24, 7. So kita boleh guna mana-mana. Kalau macam saya nak guna tan. Tan X sama dengan opposite. Tan kan tua kan? Opposite bahagi adjacent. So daripada X tu kita kena tentukan mana adjacent, mana opposite, mana hypotenuse lah. Sama macam tadi. So kita tengok bertentang dengan 90 darjah adalah hypotenuse. Kita tentukan hypotenuse dahulu. Selepas tu baru opposite. Opposite kena daripada sudut yang kita nak, iaitu sudut X. So ini adalah opposite dia. Okay, 24 tu adalah opposite. And then adjacent adalah yang sebelah tu lah. Yang 7. Okay, so kita dah tahu dah. O bahagi A adalah 24/7. So ni tan X tulis. Soalan bukan nak cari tan X, dia nak cari X sahaja. Tan kena pindah sebelah. So tan songsang 24/7. Cari jawapan. So X adalah tekan kalkulator. .73 7 3. Jom 4. Bundahkan. Okay. Itu adalah soalan yang terakhir. Nak tanya apa-apa? Cikgu, kenapa tan tu jadi negatif Tekan apa? Tekan shift Tekan shift tan. Oh, tekan shift. Sebab ia tan songsang kan? Mesti tekan shift. Okay. So saya ada bagi kehadiran Google Meet minggu 13 pada chat in-call message dekat dalam Google Meet ni. Cuba check. Awak tekan link tu, masukkan nama penuh awak untuk kehadiran Google Meet ni. Okay, sebab nanti saya nak sharekan kehadiran ni dalam grup penjaga. Okay, ibu bapa. Sebab dia orang selalunya nak tahu siapa yang datang siapa tak kan. So make sure isi nama. Okay, sambil-sambil tu siapa nak tanya apa-apa, boleh tanya. Kalau tak ada apa nak tanya, dah isi kehadiran, awak boleh left. Okay? Saya tamatkan kelas kita lah. Alhamdulillah. Cikgu ni cikgu hantar YouTube Nanti saya ada tengok video kat YouTube tu. Alamak, ada muka pula. Ada muka. Nanti tengok ada banyak muka Alex video ni. Yang dua, ya, saya ada letak Google Meet. Apa ni cikgu? Apa ni main muka saya ni? Apa ni cikgu? Nanti tengoklah. Tengok cikgu, jangan. Viral. Aduh, benda dah viral. Benda dah viral. Okay cikgu, terima kasih. Assalamualaikum. Saya gerak dulu.